اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi sebelum daripada ni kita baca dua kitab. Yang pertamanya kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang keduanya kitab Bustanul Arifin. Tapi pada bulan lepas kita khatam dah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Jadi pada malam ni kita baca kitab Bustanul Arifin. Perkataan bustan maksudnya adalah tamang ataupun kebun. Al-Arifin, orang-orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tempat orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira di dalamnya. Itu adalah tempat orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala suka, seronok di dalam tempat tersebut. Itu yang dimaksud dengan Bustanul Arifin. Dikarang oleh seorang ulama yang cukup sesuai membincangkan perkara ini, kerana melihat kepada ilmu yang ada pada beliau dan melihat kepada perbuatan beliau. Bukan hanya ada ilmu sahaja, bahkan ilmu itu diterjemahkan melalui perbuatan dan amalan dia. Kita ada kala orang bercakap tentang akhlak tetapi dia sendiri tidak ada akhlak. Ada kala orang tu bercakap tentang tasawuf tapi dia sendiri hati penuh dengan dunia. Berbeza dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika dia membincangkan tentang tasawuf, bukan hanya orang yang berilmu dia, bahkan dia telah terjemahkan ilmu tersebut melalui perbuatan dan amalan dia. Ini di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Imam Nawawi. Jadi kitab yang kita bincang ni adalah kitab yang berkait dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kitab ni Imam Nawawi akan menceritakan perkataan-perkataan al-arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah daripada kita melalui beberapa fasal yang Imam Nawawi menceritakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita akan menyambung kembali perkataan-perkataan orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Hammad bin Salamah. Kata Imam Nawawi, telah sampai kepada kami daripada Imam Hammad bin Salamah. Maksud dia, Imam Nawawi ni ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, sampai kepada seorang ulama besar, nama dia Hammad bin Salamah. Yang mana Hammad bin Salamah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang ulama yang cukup hebat, sehingga kan Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala menyebut, memberi gelaran kepada beliau, kata dia, siapa Hammad bin Salamah? Al-Imamul Qudwah Syekhul Islam, kata dia. Itu gelaran yang diberi oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi ini adalah seorang ulama hadis yang terkenal, yang berada yang berasal daripada negara Syam, negara Syria. Dan kitab dia yang di antara kitab yang dijadikan rujukan, nama kitab dia adalah Siyaru A'lamin Nubala, yang menceritakan dalam kitab tersebut kisah bermula daripada sirah Nabi, lepas tu para sahabat Rasulullah, sehingga kepada ulama-ulama yang datang selepas daripada sahabat. Antaranya yang disebut dalam kitab beliau adalah Hammad bin Salamah. Dia kata Hammad bin Salamah ni adalah Al-Imamul Qudwah, imam
Apa maksud imam? Bukan imam masjid bukan. Imam ni maksudnya adalah menjadi ikutan orang. Jadi dia ni menjadi ikutan orang di zaman dia. Maksudnya dia adalah ulama besar yang orang rujuk kepada dia. Itu maksudnya imam. Al-Qudwah sama juga dengan makna dia menjadi ikutan orang. Lepas tu kata dia lagi Syekhul Islam. Tengok tu gelaran yang diberi oleh Syamsuddin Az-Zahabi kepada Hamad bin Salamah. Dia seorang ulama yang besar. Baik. Dan Hamad bin Salamah, boleh juga kita cerita sedikit tentang Hamad bin Salamah. Ambil naqal daripada kitab Syiarul A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mendatangkan beberapa perkataan yang disebut oleh ulama-ulama besar tentang Hamad bin Salamah. Antaranya kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, Ali bin Al-Madini adalah seorang ulama hadis. Seorang ulama hadis, kalau orang belajar dalam bidang hadis tak kenal Imam Ali bin Al-Madini, maka bermakna dia belum lagi belajar ilmu hadis yang sebenar. Ni seorang ulama yang terkenal dalam bidang hadis. Kata Ali bin Al-Madini rahimahullah, tengok hebat tak hebat Hamad bin Salamah. Dia kata wa man takallama fi Hamad fattahimuhu fid din. Sesiapa hak yang bercakap, yang kata kepada Hamad, dia buat tuduhan ngaruk kepada Hamad, maka mu boleh tohmoh orang ni, mu boleh tuduh orang ni dalam agama dia. Agama dia bermasalah. Kerana Hamad bin Salamah adalah orang yang betul-betul berpegang kepada Quran dan hadis. Betul-betul apa yang keluar daripada dia adalah bersandarkan kepada Quran dan hadis, dan perbuatan dia juga adalah bersandarkan kepada Quran dan hadis. Jadi ketika ada orang mempertikaikan perkataan dia, perbuatan dia, maka orang tu bermasalah dalam agama, bermasalah dalam beragama. Baik. Begitu juga dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala menyebut Hamad bin Salamah ni katanya kana bahran min buhuril ilm. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, dia ni adalah lautan daripada lautan-lautan ilmu. Ilmu dia seperti lautan, orang yang cukup-cukup alim. Tapi dalam masa yang sama, Hamad bin Salamah ni adalah orang yang kuat beribadat. Nanti kita akan tengok apa yang akan disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ada sebahagian daripada ulama menyebut dia adalah daripada wali abdal. Nanti kita akan cerita apa maksud abdal, kita akan cerita lepas daripada ni. Baik. Dia orang yang kuat beribadat. Siapa ke? Abdul Rahman bin Mahdi banyak memuji Hamad bin Salamah. Okey. Seterusnya katanya, dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hamad bin Salamah rahimahullahu ta'ala, dan adalah beliau ini dikatakan daripada kalangan wali-wali abdal. Hamad bin Salamah, ada orang kata dia ni termasuk dalam wali abdal. Dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, Imam Syamsuddin Az-Zahabi menyebut, Syihab bin Ma'mar Al-Balkhi menyebut kana Hamad bin Salamah yu'addu minal abdal. Dia ni termasuk dalam wali abdal. Wali abdal ni adalah nama bagi wali yang masyhurlah di sisi penduduk Syam. Jadi alhamdulillah hamba sempat duduk di Syam, duduk di Syria, yang mana di sisi penduduk Syam antara perkataan yang masyhur adalah wali abdal, kerana di sana ada beberapa hadis yang menceritakan tentang wali abdal, yang mana wali abdal ni mereka yang berada di negara Syam. Wali abdal tempat dia adalah di negara Syam. Ada beberapa hadis, cuma hadis-hadis tersebut, hadis yang menceritakan tentang wali abdal, ulama-ulama hadis terbahagi kepada dua kelompok. Ada sebahagian ulama hadis mendhaifkan kesemua hadis yang menceritakan tentang wali abdal, namun sebahagian yang lain mensahihkan hadis tersebut, dan ada sebahagian ulama menghasankan hadis tersebut. Kita ulang sekali lagi, di sana ada beberapa hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebut oleh beberapa orang ulama hadis dalam kitab mereka tentang wali abdal. Sebagai contoh hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbu ahla Syam, jangan kamu maki kepada penghuni Syam, penduduk Syam, fa inna fihimul budala, kerana ada di dalam penduduk Syam wali-wali abdal. Kullama mata rajulun minhum abdalallahu makanahu rajulan akhar, setiap kali mati seseorang di kalangan mereka, maka Allah Ta'ala ganti seorang yang lain pada tempatnya. Dia perkataan abdal ni, kita kalau belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, dia jamak daripada perkataan badal. Badal makna ganti. Maksudnya mereka ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila seorang dia mati, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang lain sebagai pengganti. Maksudnya tidak berkurangan. Okey, itu disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sebenarnya banyak lagi hadis yang meriwayatkan tentang wali abdal. Ada riwayat menyebut al-abdalu bisyam wa hum arba'una rajula, wali abdal berada di negara Syam, mereka itu adalah 40 orang lelaki. Setiap seorang lelaki mati di kalangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melantik seorang yang lain pada tempatnya. Dan dengan sebab mereka itulah penduduk Syam diberi rezeki, dan dengan sebab mereka itulah penduduk Syam diturunkan hujan. Okey, itu disebut dalam beberapa hadis. Cuma hadis yang menyatakan tentang wali abdal, ulama-ulama hadis berbeza pandangan dalam menilai hadis tersebut. Ramai di kalangan ulama hadis menilai hadis tersebut adalah hadis dhaif. Ada sebahagiannya adalah hadis maudhu', hadis palsu. Namun sebahagian daripada ulama hadis yang lain melihat kepada banyaknya hadis-hadis tersebut diriwayat daripada bermacam-macam jalur sanad, maka jalur-jalur sanad itu saling menguatkan di antara satu sama lain, sehingga kan hadis abdal berada di negara Syam boleh diterima. Antara ulama yang menyatakan hal tersebut sebagai contoh Imam Al-Ajluni. Ini seorang ulama hadis lah, dalam kitab Kashfil Khafa, yang mana Imam Al-Ajluni dalam kitab Kashfil Khafa, ketika beliau membincangkan tentang hadis ini, beliau tidak nafikan melihat kepada sanad bermasalah, tetapi katanya wa aquluhu lakinnahu yataqawwa bi ta'addudi turuqihi al-kathira, tetapi melihat kepada banyaknya jalur sanad, maka hadis ini adalah hadis yang kuat. Maksudnya naik kepada hadis hasan, bukan hadis dhaif melihat kepada banyak sanad. Sama juga Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir menyebut perkataan yang diambil daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Katanya Imam Ibn Hajar, al-abdalu waradat fi iddati akhbarin minha ma yasihhu wa ma la yasih, tentang wali abdal datang dalam beberapa hadis, dan ada sebahagian daripada hadis tersebut sahih dan ada sebahagiannya tidak sahih. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama hadis, dia kata ada hak yang sahih. Sahih ni melihat kepada banyaknya jalur sanad. Sama juga Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Jadi kesimpulan, antara perkataan yang masyhur di sisi penduduk Syam adalah wali abdal, dan benda ni disebut oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi sebut dalam kitab Bustanul Arifin. Imam Syamsuddin Az-Zahabi ni diselepas daripada Imam Nawawi sikit. Juga ulama hadis menyebut tentang wali abdal dalam kitab beliau. Baik, jadi konsep wali abdal memang cukup masyhur pada lidah-lidah penduduk Syam. Konsep wali abdal. Baik. Jadi antara orang yang dikatakan sebagai wali abdal, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, adalah nama dia adalah Hamad bin Salamah. Dan masa duduk di negara Syam, masa belajar di negara Syam, masih lagi ada ulama-ulama yang besar, yang orang-orang tu pakat kata dia adalah wali abdal. Orang kata wali abdal dia ni, masih lagi ada. Tapi ulama besar lah, dia ulama besar. Sebagai contoh hak yang baru meninggal dunia, nama dia Syekh Asy-Syukri Al-Luhafi. Ini di antara ulama qurra, ulama bidang Quran, mahir dalam bidang Quran, dan pakar dalam fiqh mazhab Hanafi, dan orang yang kuat beramal, orang yang kuat beribadat, dan orang yang cukup zuhud dalam hal yang berkait dengan dunia. Kalau cerita tentang zuhud dia memang cukup hebat. Siapa? Syekh Syukri Al-Luhafi. Tapi kita malah nak ceritalah tentang dia. Baik, baru lagi meninggal dunia, dan dia pakar dalam bidang Quran, memang dia cukup pakar.
Kalau kita jumpa dengan dia, kita tak kenal mana tok guru, mana anak murid. Kita duduk dalam majlis dia hok yang akan hidang air kepada anak-anak murid, pakai baju lekeh dia. Nak salang marah cium tangan. Dakwi cium tangan. Tapi kalau kita khabar aku penuntut ilmu, bagi lalu cium tangan. Dia memulia lalu penuntut ilmu. Kita pergi jumpa dengan dia, kita khabar penuntut ilmu, iwi lalu cium tangan sebab dia memuliakan penuntut ilmu. Baik. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, antara orang yang dikatakan sebagai wali abdal, ia sebenarnya wali ni orang yang rapat dengan Allah. Kita tidak tahu sebenarnya siapa wali, siapa tak, kita tak tahu. Tapi kita melihat kepada daripada sudut amal yang dia buat, daripada sudut perbuatan dia, Allah memang orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada hakikatnya Allah Taala lebih mengetahui pada hakikatnya. Cuma kita bersaksi dengan perbuatan seorang berpandukan kepada zahir yang dilakukan oleh dia. Kalau kita tengok zahirnya dia adalah orang baik, maka kita akan kata dia orang baik. Katanya beliau ini dikatakan daripada kalangan wali-wali abdal. Kata beliau, barang siapa yang mengaji ilmu hadis dengan tujuan yang lain daripada keredaan Allah, maka pasti ia akan tertipu. Hamad bin Salamah adalah seorang ulama hadis, ulama hadis yang besar. Hamad bin Salamah, dia kebawaannya sebagai nasihat kepada anak-anak murid dia, sesiapa yang belajar ilmu hadis bukan kerana Allah, bukan untuk mencari keredaan Allah, rosak niat dia, maka orang tu akan tertipu. Maksud dia orang tu akan tertipu, sepatutnya ilmu hadis yang dia belajar saat itu membawa dia kepada keredaan Allah. Tapi apabila dia belajar bukan kerana Allah, maka tidak membawa kepada keredaan Allah, bahkan membawa kepada kecelakaan, kemurkaan Allah. Itu apa yang disebut oleh Hamad bin Salamah. Bukan ilmu hadis saja, bukan ilmu agama. Kalau belajar bukan kerana Allah, maka bukanlah manfaat, bukanlah kebaikan yang dapat, bukan keburukan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Sesiapa yang mempelajari, siapa yang belajar satu ilmu yang sepatutnya ilmu ini dipelajari untuk mencari keredaan Allah, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu aqidah, sepatutnya ilmu ini dipelajari untuk mencari keredaan Allah. Tapi dia belajar bukan kerana untuk mencari keredaan Allah, bahkan la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak belajar ilmu ini melainkan untuk dia dapat habuang daripada dunia, untuk dapat mata benda dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan dapat bau syurga. Bau syurga tak dapat. Usah kata masuk syurga, bau syurga. Sedangkan syurga ni dapat dihidu bau dia dengan perjalanan ratusan tahun. Perjalanan ratusan tahun tu bau dah syurga. Orang ni lebih jauh lagi daripada syurga, sehingga kan bau syurga pun tak bau. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar. Sesiapa yang belajar ilmu yang sepatutnya ilmu ini dipelajari untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari ganjaran daripada Allah, tetapi dia belajar adalah untuk dia berdebat dengan orang-orang yang bodoh. As-sufaha maksudnya orang-orang yang tak ada ilmu. Oh, kalau aku ada ilmu ni, sedap berdebat sedap berhujah sedap berhujah. Okey, itu tujuan dia. Yang pertama. Yang keduanya, au liyubahi
liyubahiya bihis al-ulama. Yang keduanya adalah untuk bermegah-megah dengan ilmu tersebut kepada para alim ulama. Jadi apabila aku ada ilmu, maka orang akan kagum dengan aku. Orang yang ada ilmu pun kagum dengan aku. Dua. Yang ketiganya, auliyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, ataupun untuk menarik pandangan manusia kepadanya. Oh, jadi aku ada ilmu, orang akan pakai akak belaka kat lagi. Oh, sahur, masyhur, jadi rujukan. Itu tujuan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa finnar, maka orang itu berada dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah Hamad bin Salamah sentiasa memberi peringatan kepada orang belajar, khususnya kepada anak-anak murid dia, sesiapa yang mempelajari ilmu hadis bukan untuk mencari keredaan Allah, maka dia akan tertipu dengan ilmu tersebut. Orang yang belajar ilmu hadis, maka dia akan menjadi mulia pada pandangan mata masyarakat. Dia akan jadi mulia pada pandangan mata masyarakat. Tapi kalau dia nak benda tu, maka tak ada habuang dia di negeri akhirat. Kalau tak ada semata-mata habuang dia di negeri akhirat, tak ada masalah lagi. Tapi yang takutnya adalah balasan keburukan yang diberi kepadanya. Hak tu yang lebih takut. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebut beberapa kali sebelum daripada ni, apa jua ibadat sekalipun, yang penting adalah kita kena jaga niat kita. Dan pernah kita baca hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Dan hadis ini memang cukup menakutkan. 3 golongan yang disebut dalam hadis ini. Yang pertamanya orang berjuang, berjihad fi sabilillah. Yang keduanya orang alim. Yang ketiganya orang yang pemurah. 3 hadis ni, 3 golongan ni. Yang mana 3 golongan ni kalau kita tengok kepada Al-Quran, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, 3 golongan ini menduduki tempat yang cukup tinggi dalam agama. 3 golongan ini menduduk tempat yang cukup tinggi di sisi Allah Ta'ala. Amalan yang besar berjihad fi sabilillah. Amalan yang besar adalah orang alim. Maksudnya orang yang ada ilmu yang tinggi, mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah. Antara orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi adalah orang yang pemurah. Tapi punca daripada punah niat, maka tempat dia ketiga-tiga golongan ini dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kita sebut sekali lagi hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid. Awal-awal lelaki yang mula-mula sekali dihukumkan, dijatuhkan hukuman pada hari kiamat adalah awal-awal orang yang mula-mula dihukum, dijatuhkan hukuman adalah seorang laki-laki yang gugur syahid dalam medan perang. Gugur syahid dalam medan perang. Pergi perang sampai ke mati syahid. Oh, bukan mudah nak mati syahid kerana perang. Kerana tengok bola zaman kita ramai mati. 200 orang pun ni di Indonesia mati kerana tengok bola. Kerana bola. Ni mati kerana berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Lepas tu orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala memperingatkan kepada dia segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia di atas dunia dulu. Macam-macam nikmat Allah Taala peringatkan kembali. Fa'arrafahu ni'amah. Allah Taala memperingatkan kembali nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia. Lepas daripada diingat dah nikmat sekian, nikmat harta, nikmat anak bina, nikmat kesihatan, nikmat tu nikmat ni, ingat belaka dah. Macam-macam nikmat Allah Taala bagi kepada dia atas dunia, barulah Allah tanya, famadza amilta fiha? Mu buat benda dengan nikmat-nikmat yang aku bagi sepanjang umur hidupmu, buat benda. Hidup fikir nak khabar, maka dia akan carilah amalan yang paling mulia, besar sekali yang dia buat. Tak ada dah amalan yang paling besar melainkan dia mati dalam medan perang. Ketika berjuang, mati, dia menghabiskan umur dia dengan amalan tersebut. Lepas tu dia khabar kepada Allah, qataltu fika hatta stushhid. Aku berperang pada jalanmu keranamu ya Allah sehingga aku gugur syahid. Cuba tengok benda Allah Taala jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Taala jawab kadzabta. Mu lebau. Orang Terengganu kata lebong. Pelawak. Nipu. Tak betul. Allah Taala kata gitu. Qatalta li an yuqala jari. Dulu mu berjihad, berjuang, berperang supaya orang kata mu orang berani. Nak orang nak
nak pujian daripada manusia. Wa qad qil, memang atas dunia orang pakat kata orang berani belaka. Oh berani, dia berani. Lepas tu benda yang dia dapat, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia eret, Allah Taala perintahkan kepada mereka supaya eret desong atas muka dia lepas dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tu orang hak yang berjihad. Sama juga orang alim. Yang ketiganya adalah orang hak yang suka menderma, suka bersedekah. Kalau tak jaga niat, bukan sahaja tidak dapat ganjaran, bahkan hak yang dapatnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung segala dosa kita dan memperbaiki niat kita. Baik. Katanya barang siapa yang mengaji ilmu hadis dengan tujuan yang lain daripada keredaan Allah, maka pasti ia akan tertipu. Dan berkata Imam Ahmad bin Abi Al-Huwara, dia kata mana? Di dalam kitab Az-Zuhud, daripada guru beliau yang bernama Ishaq bin Khalaf, adalah Abdul Rahman bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, tidak makan sepotong roti pun kecuali beliau berniat. Lalu Ahmad bertanya kepada gurunya Imam Ishaq bin Khalaf, bagaimana maksud berniat ketika memakan roti itu? Lalu Imam Ishaq bin Khalaf menjawab, beliau iaitu Abdul Rahman bin Aswad memakan roti sehingga apabila terasa berat badannya daripada sembahyang, lalu beliau mengurangkannya supaya ringan badannya untuk sembahyang, sehingga apabila beliau menjadi lemah, maka beliau kembali memakan roti supaya menjadi kuat. Jadi beliau makan atau tidak makan adalah kerana sembahyang. Cuba kita tengok siapa Abdul Rahman bin Aswad. Okey, kita tengok Abdul Rahman bin Aswad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ada seorang ulama yang besar yang diberi gelaran kepada dia Al-Faqih Al-Imam Ibnul Imam, orang hak yang alim fiqh. Dia Al-Faqih dulu kalau sebut kata Al-Faqih, dia tak sama dengan Leni. Leni orang ni orang alim fiqh, tapi martabat dia Leni kalau sebut kata alim fiqh hanya sekadar tahu masalah-masalah yang ada dalam kitab, belum mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Kalau mampu sekalipun, tapi tidak mampu untuk menciptakan kaedah-kaedah untuk memahami Quran dan hadis, hanya mengguna kaedah-kaedah yang telah diasaskan oleh ulama-ulama sebelum daripada ini. Begitu ulama fiqh di zaman sekarang. Baik, tapi kalau sebut kata Al-Faqih di zaman dulu, dia sampai kepada tahap mujtahid. Dia bukan hanya mampu untuk memahami Quran dan hadis, bahkan dia ada kaedah-kaedah tersendiri untuk memahami Quran dan hadis. Hebat golongan ni. Dan inilah gelaran yang diberikan kepada Abdul Rahman bin Aswad Al-Faqih Al-Imam. Dia menjadi rujukan orang. Ibnul Imam, ayah dia juga menjadi rujukan orang. Ayah dia ulama besar, dia ulama besar. Ni Abdul Rahman bin Aswad. Tapi dalam masa yang sama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang cukup kuat beribadat. Orang yang cukup kuat beribadat. Okey, kita tengok. Ni di antara riwayat yang menyebut tentang ibadatnya. Kata Ghiyath bin kata Ibnu Ishaq ni disebut oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Siyarul Alamin Nubala. Dia kata mana Ibnu Ishaq kata qadima alaina Abdul Rahman bin Al-Aswad hajjan. Baik, fa'talat rijluhu fasalla ala qadamin hatta asbah. Ada suatu tahun tu Abdul Rahman bin Aswad datang mengerjakan haji. Okey. Jadi dia pulang daripada mengerjakan haji dalam keadaan kaki dia saat itu sakit. Kaki sakit.
Patu walaupun kaki sakit, fasalla ala qadamin hatta asbah. Lepas daripada isyak, terus semayang sampai waktu subuh. Dalam keadaan kaki sakit. Semayang sampai waktu subuh, semayang sunat tu bukan dengan duduk, tapi berdiri. Kita ni dok sakit pun dok semayang. Hak ni sakit, kaki sakit, sebab jauh perjalanan pergi buat haji. Buat haji zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang lengoh sikit tak pakai tolak, ada PT sikit pakai. Duduk atas kereta je. Orang tolak. Daripada hotel, orang tolak bawah, orang tolak sair, lepas tu orang balik mula hotel. Kadang-kadang tidur atas kursi tolak pula. Lepas tu ni dia diam dia yang skuter. Ada setengah hari Jumaat kata, tenang sangat sampai tidur atas skuter masa orang bawa. Tidur. Tenang je zaman kita ni. Dia pergi buat haji dalam lepas tu kaki dia sakit, tapi tetap beribadat kepada Allah. Sembahyang malam sampai ke masuk subuh dalam keadaan berdiri. Allah. Tengok hebatnya. Siapa? Ni orang yang kita duk cerita ni nama Abdul Rahman bin Aswad. Yang mana Imam Nawawi menceritakan tentang dia. Imam Abdul Rahman bin Aswad ni memang orang betul-betul menjadikan kehidupan dia untuk Allah. Menjadikan kehidupan dia untuk Allah. Sehingga kan dia makan roti pun dia niat. Anak murid kepada Ishaq bin Khalaf kejut dengar, macam mana makan roti niat? Kalau misalnya semayang niat, puasa niat, tu jelas lah. Semayang kena ikhlas, puasa kena ikhlas, tapi makan roti pun ikhlas juga. Kok mana ni tak faham? Okey, tengok dijawab mana? Tengok. Lalu Ahmad bertanya kepada gurunya Imam Ishaq bin Khalaf, bagaimana maksud berniat ketika makan roti? Lalu Imam Ishaq bin Khalaf menjawab, beliau iaitu Abdul Rahman bin Aswad memakan roti sehingga apabila terasa berat badannya daripada sembahyang, lalu beliau mengurangkan roti supaya ringan badannya untuk sembahyang. Sehingga apabila beliau menjadi lemah, maka beliau kembali memakan roti supaya menjadi kuat. Jadi beliau makan atau tidak makan adalah kerana sembahyang. Jadi kita ni apabila perut kenyang jadi malah, dia makan kerana dia adalah manusia. Makan. Okey, dia makan sekadar. Tapi apabila makan lebih, dia pun rasa jadi berat nak sembahyang, dia kurang makan. Siapa kurang makan tak ada tenaga nak sembahyang, ditambah makan. Dia main gitu lah. Maksudnya usah kata dalam hal ibadat biasa, bukan dalam hal-hal yang berkait dengan dunia pun dia menyelit sifat ikhlas melakukan perkara tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah hebatnya. Siapa? Abdul Rahman bin Al-Aswad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hak yang lagu ni lah orang hak yang betul-betul menterjemahkan perkataan sesungguhnya hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat sembelihku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Dalam sembahyang Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Sama juga aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Jadi orang ni yang betul-betul sampai kepada tahap ni. Manakala kita ni kita sebut tu comel, bukan tak comel sebut sesungguhnya hidupku, matiku adalah untuk Allah. Tapi kalau tengok kepada perbuatan kita kata benda pelawak je. Sebab dia semayang pun julah, mari masjid pun julah, duduk dalam majlis ilmu pun julah. Jadi bukan betul-betul menjadikan kehidupan untuk Allah. Orang ni yang betul-betul menjadi kehidupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa ke makan, banyak makan tujuan untuk semayang, kurang makan juga tujuan untuk semayang. Sebab banyak makan, dak jaga malam, tak boleh dah, tak mau makan dah malam ni. Kita malam kenyang perut, dah bangun semayang tahajud, malam esok bahang kenyang lagi, kau tambah kenyang lagi, malam esok kau tambah kenyang lagi. Dia dak rela tinggal perkara yang sesuai dengan nafsu demi untuk menjaga sembahyang dia.
Itulah siapa kata makan pun dia jaga niat. Allah memang golongan ni golongan yang hebat. Kita dengar cerita ni, orang yang hebat ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, dan berkata Ahmad bin Abi Al-Huwara pula, aku pernah mendengar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Ni orang hebat juga ni. Jadi Imam Nawawi memetik daripada perkataan-perkataan orang hebat saja. Imam dia yang tadi kita baca Imam Ahmad bin Abil Huwara, dia boleh baca dua. Abil Huwara yang pertama, yang keduanya Abil Hawari, dia boleh baca dua. Ni dia tulis Abil Huwara, ada boleh baca Abil Huwari, Abil Hawari. Dia dua bacaan. Baik. Ni dia berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang ulama yang besar suatu ketika dahulu. Juga berasal daripada negara Syria. Dia di negeri Syria, di negara Syria dia ada satu daerah, nama dia daerah tersebut daerah Daraya. Daerah Daraya, yang mana daerah tu sebelum ni lah, masa dalam berlaku peperangan sebelum ni, bedah Celbu daerah tu. Sebelum daripada ni, lah ni tak tahulah, sebab tenang dah lah ni. Baik, ada daripada perkampungan tersebut lah, ada seorang ulama besar nama Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ni orang hak yang, kalau kita tengok hak yang disebut oleh para alim ulama, dia ni hidup ataupun dilahirkan pada 140 Hijrah, dia wafat pada tahun 215 Hijrah. Jadi dia ni sezaman lah dengan Imam Syafi'i, Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Syamsuddin Al-Zahabi memberi gelaran kepada dia adalah Al-Imamul Kabir, Zahidul Asr, imam yang besar, ulama yang besar, dan orang yang cukup zuhud, orang yang cukup tidak bergantung kepada dunia dalam masa tersebut. Orang yang cukup hebatlah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Dan nama masa duduk di Syria dulu, oleh kerana dia ni adalah ulama besar dan masyhur cerita dia, jadi apa penuh lah pergi ziarah kubur dia, pergi ziarah kubur dia. Tak ada buat benda pun, pergi ziarah je, pergi ziarah, lepas tu doa. Sekadar itulah doa, maksudnya doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati penghuni kubur. Sebagaimana Aisyah pernah tanya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya aku pergi kubur, aku nak buat benda, aku nak kata benda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi salam kepada penghuni kubur, lepas tu doa kepada penghuni kubur. Gitulah yang kita buat. Jadi kita penuhlah ziarah kubur beliau di Daraya masa berada di Syria. Dia adalah ulama besar, memang cukup hebat lah. Kita kalau kita baca sejarah dia, ambil beberapa perkataan dia. Ni ambil beberapa perkataan dia. Contoh, ni perkataan hak yang diriwayat daripada anak murid dia Ibnu Abil Hawari. Katanya Abu Sulaiman Ad-Darani kata, laulal lail lama ahbabtul baqa fi dunya. Kalau sekiranya tidak ada malam, maka aku tidak suka pun hidup di atas dunia. Kalau tak ada malam, aku tak suka pun hidup di atas dunia. Sebab apa dia? Sebab malam ini adalah tempat para abid bermunajat dan beribadat kepada Allah. Malam ni ada tempat waktu para abid beribadat dan bermunajat kepada Allah. Sebagaimana pada subuh Jumaat kita dengar Allah tu imam baca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur. Orang lain pakai tidur belakang, dia tak tidur. Yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat al-muhsinin, orang hak yang mencapai maqam ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu di atas dunia dulu sikit je tengah malam tidur. Hak yang banyak mereka beribadat kepada Allah. Dan antara orang hak yang melakukan perkara tersebut adalah Abu Sulaiman Ad-Darani. Oleh kerana
Malang itu adalah tempat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat dia mendapat limpah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia kata kalaulah tidak ada malang maka aku rasa tak ampuh pun hidup di atas dunia kalau tak ada malang. Ni di antara perkataan beliau. Baik. Katanya dan berkata, aku pernah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata, bermuamalahlah kamu akan Allah dengan hati kamu. Allah. Ini perkataan yang cukup besar, yang cukup tinggi. Ini dinasihat kepada anak-anak murid dia. Mungkin bermuamalah kepada Allah dengan hati-hati kamu. Apa maksud bermuamalah? Bermuamalah ni bergaul, berurusan. Mungkin berurusan kepada Allah dengan hati kamu. Kita sekarang ni kita berurusan dengan Allah, ataupun kita berurusan dengan Allah hanya melalui perbuatan kita sahaja, tapi kita tidak berurusan dengan Allah melalui hati kita. Contoh, rasanya kalau hamba royak ni tak ada pun orang menafikan. Dengan hamba-hamba sendiri pun sama bab ni. Kita kalau kita tengok kita sembahyang maghrib tadi, kita sembahyang isyak, esok sembahyang subuh pula, lepas tu sembahyang zuhur. Okey, semuanya tu kita bermuamalah dengan Allah melalui perbuatan kita, tapi hati kita mana? Hati kita mana dalam sembahyang? Tak khusyuk. Banyak ingat dunia dalam sembahyang berbanding dengan ingat akhirat. Banyak ingat dunia berbanding daripada kita menghayati perkataan-perkataan yang kita baca dalam sembahyang. Dalam sembahyang habis benda ingat, barang hilang boleh jumpa. Dalam sembahyang kalau isyak kat lagi, siap tahu dah kedai mana nak pergi kat lagi, siap tahu dah aim dia nak order kat lagi, siap tahu dah makanan dia nak order, nak pedas sikit, tak mau pedas sikit, siap hot malang tak pun nak sedap kedai tu, ingat belaka dalam sembahyang. Tu kita tidak bermuamalah kepada Allah dengan hati-hati kita, hanya dengan perbuatan kita. Anak murid kepada Imam Ad-Darani adalah orang yang kuat beribadat, sebab dia adalah ulama tasawuf yang ada anak murid dia. Maka dalam hal melakukan ibadat, hak tak perlu konsep dah tu, hak tu jelas dah, molek dah. Cuma hak yang masalah perlu diperbaiki adalah hati. Maka dia kabul lagu mana? Mungkin bermuamalah kepada Allah dengan hati-hati kamu. Perbetulkan niat. Jangan letakkan kasih kepada dia dalam hati. Jangan ada sifat benci, dengki, hasad kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Buang sifat riak daripada hati. Buang sifat sum'ah daripada hati. Buang sifat takabur daripada hati. Mungkin bermuamalah kepada Allah dengan hati-hati kamu. Perkataan dia ringkas je. Perkataan ringkas tapi makna cukup mendalam. Dan bukan benda yang cukup mudah. Bukan benda yang mudah untuk kita bermuamalah kepada Allah dengan hati kita. Benda payah. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak ambuh khusyuk dalam sembahyang. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak ambuh rasa kemanisan sembahyang. Tapi nak sampai kepada taat tu payah. Nak khusyuk molek sebab baru dengar cerita bab khusyuk apa semua sekali. Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar ngata rawa pula mikir. Ngata rawa pula, terbang ngata rawa pula. Dak-dang sekejap hilang, dak-dang sekejap hilang, hati kita hilang. Dak-dang sekejap hilang, pas mana tak tahu pergi. Tengok. Jadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani dia berpesan kepada anak-anak murid dia supaya anak murid dia bermuamalah akan Allah dengan hati-hati kamu. Ini bermakna hendaklah kamu menyucikan hati-hati kamu dan membersihkannya daripada sebarang kekotoran. Bukan kekotoran hissi, bukan kekotoran zahir. Kekotoran zahir basuh dengan sabun tak kelorok. Hak tu kekotoran zahir bukan. Hak ni kekotoran rohani. Sifat sombong, takabur, sifat riak, cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Baik, hak ni hasad dengki. Hak ni termasuk dalam kekotoran hak yang ada dalam hati yang perlu dibersihkan. Orang hak yang sentiasa membersihkan hati dia daripada sifat-sifat ini, maka sebenarnya dia adalah
sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Baik. Hendaklah kamu menyucikan hati-hati kamu dan membersihkan daripada sebarang kekotoran, dan jangan kamu mencederakan, mencacatkan suatu daripada amalan-amalan zahir. Amalan zahir jangan cacatkan. Jangan pula. Ni setengah daripada puak-puak hakikat sesat pula ni, puak zindik. Ni puak zindik. Mana? Kita sebenarnya hak yang penting ingat kepada Allah Taala. Hak penting ingat kepada Allah Taala. Apa guna kalau semayang hati tak tahu mana, tak ada ingat kepada Allah Taala. Lepas tu dia tak semayang. Dia ada jenis set-set hakikat. Jadi orang hak yang sahabat Tuhan tak semayang dah. Orang hak yang tak sahabat Tuhan baru hak semayang tu tak sahabat Tuhan lagi. Hak sahabat Tuhan tak semayang dah. Lah ni tak tahulah kuasa ni ada ke tak. Tapi kalau dulu biasalah tempat kita ni ada je. Setiap kampung ada wakil. Kampung ni ada wakil dia, kampung ni ada wakil dia. Biasa dengar tak benda tu? Biasa dengar. Setiap kampung ada wakil. Dan puak-puak dia ni kalau bab cakap memang bab cakap. Bahasa kiasang memang cukup tinggi. Bab cakap memang cukup hebat. Orang lain tak betul belaka, dia seorang je betul. Jadi orang hak yang tak sahabat Tuhan, orang hak sahabat Tuhan tak ada buat ibadat-ibadat ni. Hak tak sahabat Tuhan, hak yang buat ibadat tak boleh. Kita sekarang ni, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Allah Taala turunkan syariat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hak yang Rasul bawa, hak tu hak yang betul. Kalau menyalahi hak yang Rasul bawa, hak tu sesat, hak tu salah. Cakap hebat lagu mana pun. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani dia khabar lagu mana? Dia khabar kita kena bermuamalah kepada Allah dengan hati kita. Tapi kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan perkataan ini, jangan sekali-kali kita mencederakan amalan zahir. Amalan zahir mesti kena buat. Jangan duk cara bab ikhlas, bab cara duk memperbetulkan niat untuk rapat dengan Allah, zikir siang malam, tapi benda hak yang diwajibkan dak buat, benda hak yang diharam molek alanya buat. Itu adalah salah. Tengok Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mendidik kepada orang-orang hak yang ingin ataupun ahli-ahli sufi, orang hak yang ingin kepada tasawuf. Dia kata lagu mana? Ada petik dua perkataan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Katanya, laisa liman al-ulhima syai'an minal khairati ay ya'mala bihi hatta yasma'ahu minal athar. Kata dia, tidak boleh orang hak yang diilhamkan sesuatu kebaikan kepada dia. Kalau dia orang hak yang kuat beramal ni, Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia. Dan kemungkinan ilham tu datang daripada Allah, kemungkinan ilham tu datang daripada malaikat, dan kemungkinan ilham itu datang daripada syaitan. Ada tiga kemungkinan. Baik, untuk kita nak bezakan kemungkinan mana hak yang betul, rekahnya buka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut bagaimana cara kita nak kenal ilham itu datang daripada Allah. Kadang-kadang datang ilham dalam hati, dicampur dalam hati suatu ilham tentang suatu kebaikan. Maka kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, mung jangan tak boleh mung beramal dengan ilham hak yang datang dalam hatimu, walaupun nampak pada zahir kebaikan, melainkan mung kena dengar daripada asar, mung kena letakkan di atas neraca Quran dan hadis. Kalau bertepatan dengan Quran dan hadis barulah mung amalkan. Kalau tidak menyalahi, maka mung kena tinggalkan walaupun nampak benda tu baik. Perkataan yang kedua daripada Abu Sulaiman Ad-Darani, rubbama yaqa'u fi qalbi an-nuktatu min nukatil qaum ayyaman. Katanya, fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adlain al-kitabi was sunnah. Kadang-kadang mari dalam hatiku ahwal waridat, datang daripada ilham, datang dari dalam hatiku beberapa hari, benda kebaikan mari dalam hatiku. Orang hak yang beramal, dia fahamlah benda hak yang hamba sebut saat ni. Orang hak yang tak beramal, dia tidak faham. Orang hak yang ada wirid-wirid hak yang diamalkan, dia ada waridat, pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada diri dia. Allah Ta'ala beri dalam hati dia perkara tersebut. Jadi dia kata, kadang-kadang aku datang perkara itu dalam hati aku beberapa hari, bukan sekejap, bukan 5 minit, mari sampai ke beberapa hari.
tapi aku tidak akan terima perkara tersebut melainkan dengan dua saksi yang adil. Yang pertamanya adalah Al-Quran, yang keduanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku akan ukur benda yang mari dalam hatiku berpandukan kepada Quran dan hadis. Kalau bertepatan barulah aku terima, kalau tidak bertepatan maka aku tolak. Itu perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama yang cukup masyhur, yang cukup terkenal, yang cukup hebat dalam bidang tasawuf. Baik. Dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, yang beliau naqal daripada perkataan Fudail bin Iyad. Ini juga ulama besar, Fudail bin Iyad rahimahullahu subhanahu wa taala wa radhiyallahu taala anhu, katanya sebenarnya tidak sampai orang yang sampai di kalangan kami dengan sebab banyak sembahyang atau puasa, tetapi mereka sampai dengan sebab murah diri, lapang dada dan memberi nasihat bagi umat. Jadi hak ni insya-Allah kita sambung pada tahun depan pula. Lambat sikit. Tahun depan pula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada, dan kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan tak? Mendahului imam, mendahului hak gana hak boleh membatalkan sembahyang. Okey, soalannya mendahului imam hak gana hak boleh membatalkan sembahyang. Okey, pada asalnya apa yang diwajibkan kepada makmum mengikut imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Makmum kena ikut imam. Jadi makmum nak buat sesuatu perbuatan mesti setelah daripada imam buat. Baik, tiba-tiba makmum ni buat sebelum daripada imam, mendahului imam. Okey, mendahului imam lagu mana hak yang membatalkan sembahyang? Okey, hamba bagikan mendahului imam ada 3. Yang pertamanya dok dosa dan dok batal sembahyang. Yang keduanya dok dosa yang keduanya dosa tapi dok batal sembahyang. Yang ketiganya dosa serta batal sembahyang. Yang pertama dok dosa dan dok batal sembahyang, iaitu kita mendahului imam pada bacaan Fatihah. Waktu dok dosa dan dok batal sembahyang. Tok imam tak baca lagi. Tok imam hanya baca doa iftitah panjang. Kita bahan dah Fatihah. Adakah dosa? Tak. Waktu dok dosa dan tidak membatalkan sembahyang. Yang keduanya mendahului imam berdosa tapi tak batal sembahyang, iaitu hanya sekadar satu rukun. Sekadar satu rukun berdosa tapi tak batal sembahyang. Contoh ada satu rukun, tu imam tak rokok lagi. Dia dengan sengaja diri rokok. Alah mbak tu imam. Aku rokok dulu lah. Rokok dulu. Okey. Haram rokok sebelum daripada imam, haram. Bahkan dalam hadis Rasul bagi amaran kerah. Orang hak yang bangkit sebelum daripada imam bangkit daripada rokok, dia tidak takut ke Allah Ta'ala menukarkan kepala dia dengan kepala himar. Biasa dengar hadis tersebut. Baik, orang amaran kerah tukar kepala dengan kepala himar, keledai. Okey, satu. Sama juga tu imam tak rokok lagi, dia i'tidal dah. Haram tapi tak dosa lagi. Bukan haram tak dosa pula. Silap. Haram tapi tak batal lagi sembahyang. Tu baru tu. Hak batal kan ni? Hak batal gini. Tu imam qiyam. Dia pun rokok. Dia pun i'tidal. Apabila dia telah bergerak turun kepada sujud, batal sembahyang dia. Okey, hak tu haram serta batal solat. Yang pertama. Yang kedua gini. Allahu Akbar, dia rokok, tu imam baru rokok. Sami Allahu liman hamidah, baru tu imam sami Allahu liman hamidah. Tak tahu mana tu imam, mana makmum. Jadi dia pun ketiga pun turun pula kepada sujud. Tinggal pula tu imam sekali lagi. Okey, batal juga sembahyang. Okey, dua keadaan tersebut mendahului imam yang membatalkan sembahyang. Kalau dalam kitab fiqh dia kata mana? Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja, lagi tahu hukum haramnya,
ia membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita makmum masbuk, kita masuk masa kita masuk tu imam terakhir dah. Jadi masa kita nak bangun tu kena tunggu imam bagi salam pertama ke atau apa salam kedua? Baik, kita makmum masbuk. Kita makmum masbuk. Jadi kita siapa lewat. Apabila tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita nak bangun tambah rakaat tu, soalannya lepas daripada salam pertama imam ke ataupun selepas daripada salam kedua imam? Baik, jawapannya boleh belaka. Kita lepas daripada salam pertama imam pun tak apa, selepas daripada salam kedua imam pun tak apa, boleh belaka. Tok imam bagi salam pertama kita bangun, boleh. Tok imam bagi salam kedua kita bangun pun boleh. Cuma hak yang lebih afdal, hak yang lebih afdal adalah lepas daripada salam kedua imam, kerana salam kedua juga termasuk dalam perbuatan sembahyang. Hak tu lebih afdal. Lepas daripada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bangun. Dan kadang-kadang wajib segera bangun. Ni dia tak tanya, tapi kita tambah jawapan. Kadang-kadang wajib segera bangun, kadang-kadang tak wajib segera bangun. Maksudnya tu imam lepas daripada bagi dua salam, boleh tak kita tak mau bangun lagi? Kena tengok. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Boleh bila? Boleh andai kata tasyahud akhir imam itu adalah tempat tasyahud awal kita. Tasyahud akhir imam adalah tempat tasyahud awal kita. Kita 2 rakaat dah, tok imam 4 rakaat. Jadi tok imam tasyahud akhir, tapi tempat tasyahud akhir imam adalah tempat tasyahud awal kita. Tok imam bagi salam, tak wajib kita bangun dengan segera. Kalau kita lambat bangun sekali pun walaupun tak comel, cuma ia tidak membatalkan solat. Berbeza kalau tempat tasyahud akhir imam adalah bukan tempat tasyahud awal kita. Lain. Kita duduk tasyahud kerana mengikut imam. Apabila tu imam bagi salam, putus ikutan. Apabila putus ikutan, kita tak boleh lagi mengekalkan duduk, bukan wajib segera bangun. Kalau kekal juga duduk, maka dikirakan menambah rukuk. Maka perbuatan tersebut salah, boleh membawa kepada batal sembahyang. Okey, kembali kepada soalan semula. Boleh belaka nak bangun lepas daripada salam pertama ataupun lepas daripada salam kedua? Cuma hak yang lebih afdal adalah lepas daripada salam yang kedua. Sebab dia kerana bagi salam yang kedua juga termasuk dalam perbuatan sembahyang, walaupun dia sunat. Dia sebenarnya sama dengan bab masalah ni, sama dengan bab kita sebagai makmum, bilakah kita nak bagi salam? Adakah lepas daripada salam pertama imam ataupun lepas daripada salam kedua imam? Tok imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, baru lepas tu kita Assalamualaikum warahmatullahi ke? Ataupun tok imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bagi salam? Mana hak yang patut kita buat? Kata ulama, boleh belaka. Kita nak buat lepas daripada salam pertama imam ataupun selepas daripada salam imam, boleh belaka dengan sepakat ulama tanpa ada khilaf. Hak salahnya, hak tak betulnya, orang hak yang bagi salam lepas daripada 2 salam imam salah. Hak betulnya kena lepas daripada salam pertama imam. Tu tak betul, tu mengarut. Walaupun ada tersebar video orang hak yang mengatakan hal yang demikian. Hak tu salah, hak tu mengarut, hak tu tak betul. Dia ada satu video menyebut bahawasanya orang Patah Timur ni, dia semayang, kalau tu imam bagi salam, dia tak bagi salam mereka setelah daripada salam kedua imam. Tak betul gitu. Dia kata kita kena bagi salam selepas daripada salam pertama imam. Sebenarnya dia kata tak betul, dia hak yang tak betul. Baik, dia kata tak betul, dia hak yang tak betul. Kerana apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka, bahawa makmum boleh memberi salam selepas daripada salam pertama imam atau selepas daripada salam kedua imam, tanpa ada khilaf di kalangan ulama fiqh. Tiba-tiba mu menyalahkan, hak tu salah. Benda menyalahkan benda hak yang tidak salah, hak tu adalah salah. Cuma hak yang berlaku khilaf di kalangan ulama, mana hak yang lebih afdal? Situ berlaku khilaf. Lebih afdal mu bagi salam selepas daripada salam pertama ke selepas daripada salam kedua? Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i, lebih afdal kita bagi salam selepas daripada salam kedua imam. Sama juga, lebih afdal kita bangun selepas daripada salam kedua imam. Wallahu a'lam.
Okey, ada soalan lain lagi? Kalau tengah bayang dia baca surah lazim tak bunyi suara mulut aja, boleh pahala? Okey, tengah semayang dia baca surah lazim. Tak bunyi suara, mulut saja gerak. Soalannya boleh pahala ke tak? Baik. Kita dalam semayang, lepas daripada baca Fatihah, sunat kita baca surah. Perkataan baca surah, qiraatus surah, makna benda baca? Baca surah, sunat baca. Perkataan baca ini mesti kena bersuara. Andai kata tidak bersuara, maka tidak dinamakan sebagai baca. Soalannya, dapat pahala tak kalau dia baca surah tapi tidak bersuara? Hakikat dapat pahala ke tak? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, kerana Allah Ta'ala yang memberi ganjaran. Cuma menurut apa yang disebut oleh ulama fiqh adalah tidak berpahala dengan bacaan tersebut kerana tidak dinamakan dia orang yang membaca. Boleh faham ke tak? Dia baca surah tapi tidak mengeluarkan suara, dia panggil baca. Jadi macam mana nak dapat pahala baca surah sedangkan dia tidak baca? Boleh? Dapat apa hamba kata soal pahala pada hakikatnya serah kepada Allah? Kerana di sana ada pandangan dalam mazhab Maliki mengatakan bahawasanya memadai baca surah dalam sembahyang dengan menggerakkan mulut tanpa bersuara. Okey, ada pandangan. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak. Majoriti ulama tidak. Mesti kena bersuara. Sebab hamba kata pada hakikat Allah Ta'ala lebih mengetahui. Cuma daripada sudut pandangan ulama fiqh, khususnya mazhab Imam Syafi'i, tidak dapat pahala bacaan tersebut kerana dia tidak membaca, kerana syarat membaca mesti kena bersuara. Wallahu a'lam. Biar cukup situ dulu. Pula okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.